benda yang dicintai pada dirinya, satu syurga bagi dirinya yang mencintai solat. Wa ma'dinal asraril asyikin, dan Allah juga menjadikan sembahyang ini satu keasyikan untuk melepaskan rindunya kepada kekasih, yakni Allah. Sembahyang ini kita melepaskan rindu kita kepada Allah. Orang yang rindu pada Allah Azza wa Jal, maka dia sentiasa hendak berbicara dengan Allah. Bila? Ketika solatlah kita berbicara dengan Allah. Ketika solatlah kita nak bercakap dengan Allah. Sebab itulah orang duk sebut kalau pergi ceramah-ceramah ustaz-ustaz asyik buat tanya soalan pada budak-budak, berapa nombor telefon Allah? Ustaz tu beritahu nombor telefon Allah ni 2 4 4 3 4. Tu lah. Apa dia maksud dia? Rakaat solat. Rakaat solat. Jadi nak berhubung dengan Allah, call saja 2 4 4 3 4. 5 digit. Jadi apa dia? Sembahyang subuh 2 rakaat, sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang asar 4 rakaat, sembahyang maghrib 3 rakaat, dan sembahyang isyak 4 rakaat. Kamu call saja nombor ni, insya-Allah dapatlah kamu nak bercakap apa-apa dengan Allah, nak bagi tahu, nak mengadu, nak bermunajat, nak merintih, is up to you. Tidak ada masalah. Cakap dengan Allah. Allah Sami'un Basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mengadu apa sekalipun, Allah sentiasa mendengar. Walaupun Allah ni mendengar tanpa telinga. Oh, Tuhan dengar telinga ke ustaz? Tak. Allah ni Sami'un Basir. Allah mendengar tanpa tanpa telinga, dan tak sama seperti kita mendengar. Kita bercakap dalam hati, Tuhan dengar. Kita berbisik pun kita dah tak dengar dah. Berbisik saja. Abang berbisik 2 orang, saya tak dengar dah. Itu lemahnya sifat pendengaran kita. Allah tidak ada batas, tidak ada limit sifat pendengaran Allah. Semua Tuhan tahu, semua Tuhan dengar. Bahkan daun yang gugur di seluruh dunia ni, Allah tahu dan Allah dengar macam mana bunyi tadi. Kalau kita tak dengar, hatta semut melangkah pun Tuhan dengar. Sebab apa? Sebab pendengaran Allah unlimited, tanpa limit, tanpa had. Kita ada had dia. Okey. Seterusnya, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin liman wa yashafi'il muznibin, dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesuruh Tuhan sekalian, dan yang memberi syafaat ia akan segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Seterusnya, penulis kitab ini bagi tahu selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kita kena selawat? Sebab dialah di antara orang yang dapat bantu kita di hari akhirat kelak. Anak kita tidak ada apa-apa, saudara kita tidak ada apa-apa, isteri kita yang tiap-tiap malam kita peluk pun tak boleh beri apa-apa pada kita, bapa kita, mak kita tidak ada apa-apa. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in sya'nu yughni. Semuanya sibuk dengan hal masing-masing. Ummi, abi, mak, ayah, wa sahibatihi wa banih, isteri-isteri kita. Kalau ramai isteri lah, isteri-isteri. Kalau seorang isteri, anak-anak kita, semuanya tak dapat bagi apa-apa, nothing. Semuanya sibuk dengan hal masing-masing. Tak boleh bagi apa-apa manfaat dan syafaat pada kita pada hari kiamat kelak. La yanfa'ul mal wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Tidak ada apa-apa manfaat harta benda kita ke, anak pinak, langsung tidak ada apa-apa, malaikat kita pergi menghadap Allah dengan hati yang sejahtera, yakni hati yang beriman dan takwa. Jadi apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi satu keistimewaan untuk memberi syafaat pada umat dia, wajib bagi kita sentiasa mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib hukum dia. Kena ingat pada Nabi. Sebab tu Allah mewajibkan kita ingat pada Nabi dalam solat. Kalau kita tak sebut nama Nabi Muhammad dalam solat, tak sah solat kita. La yasahhu. Tidak solat, tidak sah solat. La solatullah. Tidak ada solat bagi orang yang tidak menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam solat. Wajib kena sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad tu wajib kena sebut dalam solat. Tak sebut, tak sah sembahyang. Dalam azan, 5 kali sehari kita azan pun wajib kena sebut juga kalau azan. Kalau tak berguna azan itu. Haba'an mansura. Sebab apa? Sebab tak sebut nama Nabi. Dalam azan pun kena sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Muhammad Rasulullah. Sebab itulah Nabi kita kena ingat selalu. Bahkan Nabi Allah Ta'ala paksa kita supaya ingat Nabi. Dia tahu kita ni susah nak ingat Nabi. Dia paksa kita ingat Nabi dengan laungan azan, dengan solat 5 waktu. Dia paksa juga kita supaya ingat Nabi. Kenapa kita kena ingat Nabi? Kenapa kita wajib kasih Nabi? Sebab Nabi di antara insan yang mampu memberi syafaat pada kita selain daripada amalan kebajikan kita. Apabila kita berada di padang mahsyar kelak, siapa yang akan bantu Nabi? Panjang kisah dia macam mana apabila nak mulakan bicara tu, perbicaraan di mahkamah Allah di padang mahsyar tu, pergi cari Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, semua tak nak pergi jumpa Allah. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang sanggup pergi jumpa Allah Taala untuk bagi tahu, ya Allah, mulakan bicara, mulakan perbicaraan qada ataupun perbicaraan di mahkamah. Barulah Allah Taala mula selepas diminta, dimohon oleh hamba-Nya yang paling dikasihi, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain tak sanggup. Nabi Musa, umat pergi, wahai Musa, kamu pergilah sebab kamu ni boleh bercakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemonlah. Aku tak mampu, aku malu menghadap Allah Taala sebab aku dulu pernah tumbuk Bani Israel sampai meninggal dunia. Aku banyak dosa. Kamu suruh pergi orang lain pula. Pergi pula jumpa Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, kamu Khalilullah. Kamu pergi jumpa Allah Ta'ala. Cepatkanlah perbicaraan ni. Tak tahan duduk di padang mahsyar ni. Aku tak boleh sebab dulu aku pernah menipu. Aku cakap yang rosakkan berhala ni Tuhan yang lebih besar. Sedangkan dia, aku tak boleh. Aku pernah menipu dulu sekali. Dah sekali jumpa orang tu, jumpa orang yang tak nak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga yang sanggup pergi jumpa Allah supaya mulakan perbicaraan di padang mahsyar. Itu step syafaat yang pertama untuk umat manusia. Yang kedua pula, ketika di mizan, di timbangan neraca di padang mahsyar kelak, yang timbang yang mana amalan kebajikan, yang mana amalan keburukan. Ketika ini kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam teruk amalan kebajikan kita sikit sangat, amalan keburukan kita terlalu banyak. Nabi ambil becak serban dia, letak di atas amalan kebajikan, jadi berat kebajikan, lepas kita di mizan Allah. Dua. Yang ketiga, kat mana pula? Di telaga dia pula, haud dia. Telaga Nabi SAW, telaga Kautsar. Tengok jauh lagi, tu rumah aku tu ada kesan wuduk, bagi pula air daripada telaga Nabi SAW. Minum tu sampai tak dahaga selama-lamanya. 3 dah. Lepas tu kat mana? Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim tu, kita dah nak jatuh dah, Nabi hulur tangan, tarik kita naik sampai ke darat, kita berjalan terus sampai ke syurga. Itulah syafaat Nabi. Sebab tu kita kena ingat Nabi. Bahkan tak ingat pun Tuhan paksa kita ingat Nabi. Sebab apa? Syafa'atun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kena ingat Nabi. Terutamanya tadi hari Jumaat, banyakkan ingat Nabi. Sebab apa? Sebab selawat kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam directly sampai tanpa ada hijab pada hari Jumaat, dan Nabi terus jawab direct tanpa ada tangguh-tangguh. Kalau hari lain lambat sikit sampai selawat, tapi kalau hari Jumaat tidak ada hijab, terus sampai, dan Nabi terus balas selawat. Sekali kita selawat, 10 kali dibalas selawat. Masya Allah. Bahkan Allah sendiri berselawat pada Nabi. Allah sendiri selawat pada Nabi. Allah sendiri selawat pada Nabi. Allah suruh kita semayang, Allah tak semayang. Allah suruh kita puasa, Allah tak puasa. Allah suruh kita pergi buat umrah, pergi buat haji, Allah tak pergi buat haji. Allah suruh kita menjauhi Allah suruh kita bersedekah, Allah tak sedekah. Tetapi Allah suruh kita berselawat pada Nabi, dan Allah sendiri selawat pada Nabi. Sebagaimana Bilal baca pada hari Jumaat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallah, takkid, innallah, sesungguhnya Allah, innallah, dan malaikat-malaikat berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri selawat, malaikat selawat. Kita umat Nabi tak nak selawat. Allahu akbar. Terlalu dhaif iman kita. Allah selawat pada Nabi, malaikat selawat pada Nabi. Kita umat dia yang pastinya mengingin sangat-sangat syafaat Nabi di akhirat kelak,
buat relax je. Tak payah selawat. Tak payah. Baik aku dengar lagu, best lagi. Baik dengar muzik. Baik tengok telemovie. Esok panggung Sabtu, Hindustan. Kucu Tahir, Datul Pagahir. Yang tu best lagi. 3 jam menghadap TV. Telenggok. Orang bahasa, orang azan asar, relax lah. Esok boleh lagi. Salawat pada Nabi, aduh berat. Hari ni, cuba tanya diri sendiri, berapa ratus kali kita salawat pada Nabi? Tak ada. Lebih main WhatsApp lagi, Facebook lagi. Tu saya cakap saya tu. Saya bercakap berdasarkan pengalaman saya, bukan tuan-tuan. Kalau kita tak ada pengalaman, kita nak bercakap macam mana? Saya sendiri memang larang. Oleh itu kita kena set dalam sehari paling kurang 100 kali selawat pada Nabi. Waktu bawa kereta nak pergi kerja, nak sampai tempat kerja kita, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh mana-mana. Nak pendek tak apa, nak panjang tak apa. Baca saja Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun nak pendek lagi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sampai tempat kerja 200 kali rasanya. Tapi kita tak best lah. Pasal radio kuat-kuat dengar lagu. Makin tense. Popang duk berjoget dalam kereta. Buang masa. Dengar ikem ke, dengar berita tak ada masalah. Tapi sambil dengar tu, mulut tu Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kita tengok ulama-ulama sekarang yang faham, yang mengerti besarnya selawat pada Nabi ni. Dia waktu dia mengajar macam ni, sedang mengajar, kemudian ia risalah ini Allahumma salli ala Muhammad, dengan nama Allah Allahumma salli ala Muhammad, tak putus bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dia tahu kelebihan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tak tahu, ataupun kita tahu tapi buat tak tahu. Tahu kelebihan salawat pada Nabi, tetapi tak apalah, buat tak tahu je lah. Banyak lagi benda yang syok kita nak cerita dengan kawan-kawan kita. Relax lah salawat pada Nabi tu. Pastinya waktu bulan Maulud nanti kita selawat lah Maulid Rasul. Rabiul Awal kita selawat ramai-ramai. Sekarang ni relax dulu, bukan musim selawat ni. Sekarang ni musim lain, musim Isra Mi'raj pula. Selawat. Sedangkan ingat pada Nabi itu tidak ada had, tidak ada bulan, tidak ada tahun. Mesti every day, tiap-tiap hari kena ingat. Sebab apa? Sebab dia lah penyelamat kita nanti di akhirat. Sebab apa? Sebab kita ni umat dia. Itu di antara benda penting kita kena ingat. Sebab apa dan mengapa kita kena ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa i'tiratihi tahirin, salatu wa salaman daimin ila yaumiddin. Dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya dan segala ikutannya daripada anak buahnya yang suci, mereka itu akan rahmat dan selamanya salamnya yang berkekelan keduanya hingga hari kiamat. Dan dia puji juga para sahabat Nabi. Kenapa kita kena mengingati sahabat Nabi? Sebab itulah kalau jamaah tabligh, dia ada satu khas dipanggil sebagai hayatus sahabah. Kena mengingati kehidupan sahabat. Sebab tersebarnya Islam melalui Nabi SAW dan disebar oleh ejen-ejen Islam. Siapa? Sahabat Nabi. Sa'ad ibn Waqqas sampai pada China, sebar Islam. Sampai ada sahabat sampai di Mesir, sampai di pelosok dunia. Siapa buat kerja sampai kita mampu mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Siapa yang buat kerja sampai hari ni kita boleh mengucap kalimah syahadah? Sahabat Nabi. Sebab tu sahabat Nabi ni kita kena banyak juga membaca kisah-kisah para sahabat. Sebab jasa dia pada kita amat besar. Tanpa mereka tak akan tersebar Islam 2/3 dunia pada zaman Umar Al-Khattab. Zaman Umar Al-Khattab tersebarnya Islam 2/3 dunia. Sampai pada Nusantara, sampai pada tanah Jawi. Siapa yang menyebarkan? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, sampai kepada generasi para alim ulama hari ini. Mereka lah yang menyebarkan Islam. Sebab itulah diucapkan juga salam kepada para sahabat Nabi, para tabi'in, para ikutan-ikutan yang telah menjalankan kerja dakwah Nabi. Sebab Islam sampai kat kita ni jasa mereka. Yang sanggup mengharungi lautan, yang sanggup mengharungi segala sungai-sungai, yang sanggup mengharungi hutan belantara demi menyampaikan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tak, sampai hari ini kita masih lagi keadaan pagang. Agama pagang. Duk sembah pokok, nak lalu ikut pokok, tok, tupai lalu tok. Masih lagi macam tu sekarang.
Sebab apa? Sebab tidak ada orang menyampaikan Islam ataupun dakwah. Siapa yang menyampaikan dakwah Islam ni? Sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, para alim ulama yang sanggup korban segala tanah dia, harta dia dan juga jiwa raga dia semata-mata untuk kalimat tauhid sampai kepada seluruh umat. Kalau tanpa mereka ni, tak ada kita kat sini ni. Masjid, surau semua tak ada ni. Sebab apa? Kita masih lagi keadaan jahiliyah. Nasib baiklah ada para sahabat Nabi sebarkan Islam seluruh dunia. Kita ni kalau tak sampai pada Nabi, tengok macam mana berlaku di Papua sekarang ni. Sekarang ni baru Islam baru masuk. Ada Ustaz Sabung ke apa yang baru masuk sana untuk sebarkan Islam. Jadi ni di antara kita kena ingat juga para sahabat Nabi, para tabi'in supaya kita mengerti itulah jasa mereka kepada agama Allah yang Islam.